Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. كيف حالكم جميعا؟ أتمنى لكم في الصحة والعافية. اليوم سندرس الموضوع في المطبخ. Kita mau fokuskan pada muka surat 4 iaitu haza dan hazihi. Apakah penerangan tentang haza dan hazihi, dan kita tumpukan di muka surat 8 iaitu zalika dan tilka. Penerangan tentang zalika dan tilka. Okey, muka surat 8. Hasil pembelajaran pada hari ini ialah murid dapat mengetahui cara penggunaan haza, hazihi, zalika dan tilka. Yang kedua, murid dapat membaca, memahami dan menggunakan haza, hazihi, zalika dan tilka dengan betul. Okey, jom kita tengok maksud ma makna haza, ma makna hazihi. Apakah maksud haza? Apakah maksud hazihi? Maksud haza ialah ini, dan maksud hazihi ialah ini. Okey, kedua-dua ini, haza dan hazihi, bermaksud ini. Apakah perbezaannya? Perbezaannya adalah cara penggunaan di dalam ayat. Okey, cara penggunaannya. Haza, apakah maksud haza? Haza bermaksud ialah ini. Haza bermaksud ini. Yang pertama, digunakan pada perkataan muzakkar. Digunakan pada perkataan muzakkar. Okay. Yang kedua, digunakan pada perkataan yang tiada huruf ta marbutah di akhir perkataan. Okay. Digunakan pada perkataan yang tiada huruf ta marbutah di akhir perkataan. Okey, tengok contoh ta marbutah. Ta marbutah yang tidak bersambung, macam mana dia bulat dan dia bersambung dengan perkataan yang lain. Sekiranya perkataan itu tiada ta marbutah, maka ia adalah perkataan muzakkar. Okey. Masalan, contoh, contoh gambar pisau. Ini gambar pisau. Apakah maksud pisau? Pisau ialah sikinun. Pisau ialah sikinun. Kita tengok pisau ni, perkataan sikinun ini ada ta ke tidak di hujungnya. Kita tengok ada tak? Ada tak ta? Tak ada kan? Maksudnya ia adalah kalimah muzakkar. Kalimah muzakkar. Contohnya kita nak buat ayat ini pisau. Macam mana? Kita letak haza sikinun. Haza sikinun. Haza sikinun. Ini pisau. Ini pisau. Haza sikinun. Ini pisau. Haza ini adalah untuk kalimah yang tiada ta sahaja. Iaitu kalimah muzakkar, iaitu perkataan muzakkar. Seterusnya, cara penggunaan perkataan yang kedua iaitu hazihi. Perkataan hazihi. Perkataan hazihi bermaksud ini. Tapi berbeza di
cara penggunaannya. Okey. Ia digunakan pada perkataan muannas. Okey, yang kedua, digunakan pada perkataan yang ada huruf ta marbutah di akhir perkataan. Okey. Yang ada huruf ta marbutah di akhir perkataan. Okey, bentuk huruf ta marbutah tu macam itulah. Bulat dan huruf ta marbutah yang bersambung. Okey, contohnya tengok gambar tu adalah senduk. Gambar itu adalah senduk. Apakah maksud senduk di dalam bahasa Arab? Mighrafatun. Mighrafatun. Ada ta tak? Kita tengok ada ta tak di hujungnya? Ada ta marbutah. Bila ada huruf ta di hujung, maka perkataan ini adalah perkataan muannas. Okey, perkataan ini adalah muannas. Okey, jadi kita nak buat ayat ini senduk. Macam mana kita nak buat ayat ini senduk? Hazihi mighrafatun. Okey, ini senduk. Okey, kita kena letak hazihi sebab hazihi digunakan pada perkataan muannas. Jadi, kita boleh letak hazihi mighrafatun. Hazihi mighrafatun. Ini senduk. Seterusnya ialah perkataan zalika dan perkataan tilka. Apakah maksud zalika? Zalika bermaksud itu dan tilka bermaksud itu. Kedua-dua perkataan ini adalah sama maksud tetapi berbeza dari segi penggunaannya di dalam ayat. Baik, jom kita tengok cara penggunaannya. Okey, perkataan yang pertama ialah zalika. Zalika ialah bermaksud itu. Bermaksud itu. Zalika bermaksud itu. Bagaimanakah cara penggunaannya di dalam ayat? Okey, ia digunakan pada perkataan muzakkar. Digunakan pada perkataan muzakkar. Dia digunakan pada perkataan yang tiada huruf ta marbutah. Okey, kita tengok contoh ta marbutah. Ta marbutah yang tidak bersambung dan ta marbutah yang bersambung. Kita tengok contohnya. Contohnya ialah cerek. Okey, apa maksud cerek? Cerek ialah ibrikun. Cerek ialah ibrikum dalam bahasa Arab. Ibrikum. Adakah huruf ta di hujung dia? Adakah huruf ta di hujungnya? Ada? Tak ada. Maksudnya ibrikun ini adalah perkataan muzakkar. Maksudnya ibrikun ini adalah perkataan muzakkar. Maksud di sini kita boleh guna zalika sebab ia tiada ta. Perkataan tadi tiada ta, maksud boleh digunakan. Okey, kita nak guna itu cerek. Zalika ibrikun. Zalika ibrikun yang bermaksud itu cerek. Yang kedua, kalimah tilka. Perkataan tilka. Okey, cara penggunaannya ialah dia digunakan pada perkataan muannas. Digunakan pada perkataan muannas. Digunakan pada perkataan yang ada huruf ta marbutah di akhir perkataan. Okey, ini adalah contoh ta marbutah yang tidak bersambung dan ta marbutah yang bersambung. Okey, kita tengok contohnya. Apakah itu? Adalah peti ais. Peti ais dalam bahasa Arab adalah salajatun. Salajatun. Okey, kita lihat. Salajatun ada ta tak? Ada ta tak di akhir kalimah? Ada salajatun. Ada ta. Maksudnya kalimah ini adalah kalimah
muannas. Perkataan muannas. Maksudnya kita boleh guna tilka sebab syarat tilka ia digunakan pada perkataan muannas. Okey, salajatun. Salajatun. Kita nak buat ayat ini, bukan ini, itu peti ais. Okay, jadi maksud dia tilka salajatun. Itu peti ais. Tilka salajatun. Maksudnya itu peti ais. Seterusnya kita akan buat latihan untuk pengukuhan apa yang kita belajar pada hari ini. Okey. Latihan ini kamu kena salin di dalam buku tulis bahasa Arab sebagai latihan pada hari ini, ya. Okey, kita akan gunakan perkataan haza dan hazi. Okey, kita akan penuhkan tempat kosong. Okey, kita tengok gambar gelas. Gambar gelas dalam bahasa Arab adalah kubun. Okey, apakah perkataan di depannya? Kita nak buat ayat ini gelas. Okey. Ini gelas. Okey, apakah perkataan yang sepatutnya berada di depan kubun? Okey, kita tengok perkataan kubun. Adakah ada ta marbutah di akhirnya? Kalau tiada ta marbutah, maksudnya kena letak haza. Kalimah haza kerana tiada ta marbutah. Okey, seterusnya sudu. Apakah perkataan sudu di dalam bahasa Arab? Sudu ialah mil'aqatun. Apakah yang sesuai perkataannya di depan? Haza ke hazihi? Tengok mil'aqatun ada ta ke tidak? Ada. Maksudnya kita kena letak perkataan yang di depan ialah hazihi sebab ada ta marbutah di kalimah selepasnya. Okey. Hazihi mil'aqatun. Ini sudu. Hazihi mil'aqatun. Ini sudu. Hazihi mil'aqatun. Ini sudu. Seterusnya untuk kalimah zalika dan tilka. Kita tengok macam mana untuk kita letak zalika dan tilka di dalam ayat. Okey, tengok gambar pinggan. Pinggan ialah maksudnya sahnun. Sahnun pinggan. Okey, kita nak letak ayat itu jadi itu pinggan. Apakah sepatutnya kita letak perkataan di depan sahnun? Zalika ke tilka? Ada ta ke tidak di dalam kalimah, di hujung kalimah sahnun? Ada ke? Tak ada. So kita kena letak zalika di depan sahnun sebab tiada ta marbutah di akhir sahnun. Seterusnya kita tengok gambar kuali. Gambar kuali. Apakah perkataan yang sepatutnya berada di depan miklatun? Okey. Miklatun. Miklatun ada ta ke tidak di hujungnya? Ada. Ada ta. Maksudnya di sini kita kena letak perkataan yang di depannya ialah tilka. Tilka bermaksud itu. Itu kuali. Tilka miklatun. Itu kuali. Ini adalah latihan pada hari ini. Kamu salin di dalam buku tulis dan hantar kepada ustazah sebelum jam 5 petang esok hari. Syukran. Hazal faqat.